Islam, semuanya diungkit. Ke dalam gugurnya iman. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Maka apakah syirku tab'idin? Kata ulama Al-Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullah ta'ala, iaitu pengarang kitab ini, dia kata wasyirku tab'idin, adapun syirik tab'id, syirik tab'id adalah wahwa tarkibul ilahi min alihatin kasyirkin nasara, yang berarti iaitu sama dengan C. Macam contoh minggu lepas kan kita cerita isteri saya berapa ketika dulu pernah satu kali tu saya ambil dia daripada office. So masa tu maghrib, so daripada jauh saya tengok dia macam kenapa dia macam berlari-lari anak kan, lepas dia nak punch. Ataupun syariat ataupun disebut ibadah. Kita dah kenal Allah Ta'ala tadi, maka kita kena tahu dan sudut macam mana nak men-apply, nak melaksanakan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah, yang ini disebut sebagai betul kan ya, kita hadir dalam majlis ni supaya tidak sia-sia, tidak kita duduk kelas jam habis gitu je, habis gitu je, tak ada nilai apa-apa Allah SWT. Dapat apa-apa maka atas dasar inilah makruh juga termasuk perkara yang mereka ini terjaga. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, ini sama dengan isu kita lihat pasti akan sampai, sebab yang menyampaikan itu adalah Allah. Sebab tu Nabi kata barang siapa niat kerana Allah dan Rasul, maka niat itu adalah untuk Allah dan Rasul. Dan dalam bab itu sangat menarik apabila dikupas, kata apa, apabila seorang itu niat betul kerana Allah dan Rasul, Bismillahirrahmanirrahim. Bila terbitnya mentari, buktinya segala kewujudan. Turunnya sang matahari, muncullah sinaran rembulan. Apalagi yang diragui, sukakah untuk mengakui? Pejamkan mata, analisa pastinya, kudratmu tak bisa kuhisapkan. In amraha ata'athu, wa in nazara ilaiha sarrathu, wa in aqsama alaiha abarrathu, wa in ghaba anha nasahathu fi nafsiha wa malih. Maksudnya, sebesar-besar perkara yang mendapat faedah setelah bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla ialah isteri yang salihah, di mana bila suaminya memerintahkannya, nescaya akan taat kepadanya. Dan jika suami memandangnya, dia akan berhias, justru menggembirakannya. Dan jika suaminya bersumpah ke atasnya, nescaya dia akan menunaikannya. Dan jika suaminya tiada, dia akan menjaga diri serta marwahnya dan harta suaminya. Amsayna wa amsal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdah, la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadhihi al-layla wa khayra ma ba'daha, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadhihi al-layla wa sharri ma ba'daha.
رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku hamba-Mu, dan aku berada dalam janji-Mu menurut kemampuanku. Aku berlindung dengan-Mu daripada kejahatan yang kulakukan. Aku sedari nikmat-Mu kepadaku, dan ku sedari akan dosa-dosaku. Ampuni aku, ampuni aku, ampuni aku, kerana sesungguhnya tiada yang dapat mengampunkan dosa kecuali Engkau. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Mona Jasman. Sama Destinasi IKIM untuk waktu ini. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami dan bersama para pendengar perkongsian satu hari satu hadis petang ini yang kita bawa khas untuk anda tentang berpada ketika mencintai dan membenci orang lain. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahbib habibaka hawnan ma asa an yakuna baghidaka yawman ma وابغض بغيضك هونا مع عسى أن يكون حبيبك يوما ما. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, cintailah orang yang kamu cintai sekadarnya. Boleh jadi orang yang sekarang kamu cintai suatu hari nanti menjadi orang yang kamu benci, dan bencilah orang yang kamu benci sekadarnya. Boleh jadi suatu hari nanti dia menjadi orang yang kamu cintai. Hadis sahih riwayat At-Tirmizi. Dan pengajaran dari hadis ini, para pendengar, sifat cinta dan kasih adalah fitrah manusia, namun biarlah berpada. Contohnya mencintai pasangan, juga ahli keluarga yang berlebihan sehingga jika berlaku kematian atau orang yang disayangi meninggalkannya,
4 kesedihan amat mendalam yang boleh membawa kecelakaan padanya. Maka cintailah saudaramu sewajarnya dengan memberikan hak-haknya tanpa berlebihan dan tanpa meremehkan haknya. Hasan al-Basri radhiyallahu anhu berkata, hendaknya kalian mencintai, jangan berlebihan, dan membenci tidak berlebihan. Telah ada orang-orang yang berlebihan dalam mencintai satu kaum, akhirnya binasa. Ada pula yang berlebihan dalam membenci satu kaum dan mereka pun binasa. Jom sama-sama kita berpada-padalah dalam mengasihi dan membenci seorang dengan menjaga dan memberi hak mereka sepatutnya. Jom sama-sama kita memahami hadis ini dan juga membaiki dan amalkan, merenungkan hadis ini supaya kita sama-sama meletakkan sesuatu di tempatnya yang sesuai. Semoga kita juga diberi hak sewajarnya seperti mana kita beri hak kepada orang lain. Dan bersama para pendengar, terus setia bersama kami. InsyaAllah jam 5 petang, jangan lupa kita akan bersama rancangan Imanunah, Iman Kami. Sebentar sahaja lagi bersama yang berusaha Dr. Aiman Al-Akiti membawa kepada anda secara langsung di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Teruskan bersama kami menantikan rancangan Imanuna sebentar sahaja lagi. Jiwa tetaplah firman maha sempurna. Huwal kitab wal nur, huwa tanzil wal ruh, huwal kalam wa dhikru wa shifa. Hablullahil matin wa sahibul mu'min, huwal huda Al-Quran
datang lagi. Apa? Apa yang datang lagi ni? Dia kembali lagi. Apa yang kembali lagi? SIBM, Pesta Buku Antarabangsa Selangor 2023 yang akan diadakan di Pusat Konvensyen MBSA dari 1 hingga 10 Disember 2023. Oh, yo, jom ajak kawan-kawan. Ya, ada banyak pepamer tempatan dan antarabangsa. Wow, jom kita alami keajaibannya. Selangor International bertahu bukan arti dan Kolej Universiti Islam Perlis KUIPS, sebuah kolej universiti milik penuh Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS sedang membuka permohonan bagi kemasukan Februari 2024. Tawaran beasiswa penuh pengajian tinggi MAIPS KUIPS, ajaan penuh yuran pengajian dan pendaftaran, allowance secara diri RM300 setiap bulan dan asrama disediakan. Untuk sebarang maklumat lanjut, sila layari laman web KUIPS di www.kuips.edu.my. Jom masuk KUIPS. Di sini pencinta sunnah dilahirkan. Ini bukanlah cucuk, tapi dengar. Lazada ada. Diskaun gila, jangan tak beli. Lazada ada. Shipping pantas lagi free. Macam-macam mesti kau jumpa. Johor Bahru 106.2. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Sutu Kefahaman Islam Malaysia Radio IKIM. Alhamdulillah untuk waktu ini masih bersama Destinasi IKIM bersama saya Mona Jasman menemani anda hingga jam 7 malam nanti. Dan alhamdulillah untuk petang ini bersama Destinasi dan untuk jam kedua setiap hari Khamis, alhamdulillah kita akan bersama rancangan Imanuna Iman Kami dan untuk anda boleh tonton di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media, dan soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Dan alhamdulillah untuk petang ini kita akan bersama untuk rancangan Imanuna ini bersama yang berusaha Dr. Aiman Al-Akiti, pensyarah Jabatan Usuluddin Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, ada di waktu ini pada untuk program pada petang ini. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Doktor, kaifa haluka? Alhamdulillah bikhair, kaifa haluki datin? Alhamdulillah nabi khair insya-Allah. Dan terima kasih kepada doktor masih meluangkan masa untuk Imanuna pada petang ini, dan jom sama-sama bersama para pendengar kita buka kitab kita ke arah permakasaan Aqidah Islam di Alam Melayu Al-Muqaddimah dan Al-Aqidah Al-Wusta oleh Al-Imam As-Sanusi. Dan insya-Allah kita ke bahagian kedua doktor untuk sifat iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk waktu ini bersama doktor untuk mukaddimah ni, silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada yang terhormat Datin Mona kita, kepada segenap ahli akademik Institut Kefahaman Islam Malaysia, kepada segenap para alim ulama, para imam, para masyayikh yang berada di luar sana, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah yang sentiasa bersama kami di rancangan Imanuna, iaitu iman kami pada Khamis 5.15 petang ini, dengan harapan insya-Allah ilmu kita adalah menjadi ilmu yang bermanfaat di dini wa dunia wal akhirah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, insya-Allah kita meneruskan pengajian kita kitab Al-Muqaddimat dan Al-Aqidah Al-Wusta. Kita masuk Aqidah Al-Wusta sekarang melalui buku ke arah permakasaan Akidah Islam di Alam Melayu, terbitan Institut Kefahaman Islam Malaysia. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, boleh sama-sama kita buka insya-Allah pada petang hari ini. Kita masuk pada versi Arabnya, iaitu muka surat 249, 249, sedangkan bahasa Melayu dia
berada pada muka surat 201 dengan para nombor 34. Akan tetapi sebelum kita mulakan, jangan lupa yang ada buku boleh buka, yang sedang driving, yang sedang memandu, sila fokus di jalan anda, di lorong anda, destinasi anda. Pastikan drive safe, iaitu pemanduan yang selamat, dan insya-Allah semuanya selamat sampai tiba tepat waktunya. Dan stay tune, sentiasa mendengar Radio IKIM insya-Allah pada petang yang mulia ini. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Bab kita pada hari ini Datuk Mona iaitu tentang isbat sifat iradah atau bahas tentang sifat iradah Allah SWT bahagian 2 lah. Sebab minggu lepas kita dah sikit, sekarang kita nak banyak sikit. Ni insya-Allah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Kita mula pengajian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Fa in qaddarta dhatahu 'illatan li wujudil 'alami aw mujidatan lahu bit-tab'i hatta la yahtaja fi wujudil 'alam anhu ila iradatin lazima hina idin qidamul 'alami liwujudi iktiranil 'illati bima'luliha wa tabi'ati bimatbu'iha wa qad arafta wujuba huduthihi. Yang bermaksud tuan-tuan dan puan-puan, jika diandaikan bahawa zat pencipta alam adalah illat bagi wujudnya alam, atau wujudnya alam ini oleh pencipta alam secara tabiat dengan sendirinya, sehingga tidak memerlukan kepada iradahnya, iradah Allah, maka lazimlah alat ini dikatakan qadim disebabkan keterikatan antara ilat dengan maklulnya beserta tabiat dengan matbu'nya, maksudnya dengan tabiat yang ditabiatkannya. Maka kamu sudah mengetahui akan wajib baharunya ia, iaitu alam ini. Maksud yang hendak dibawa oleh Al-Imam Sanusi dalam petikan ini, kalaulah kita anggap bahawa iaitu zat pencipta alam iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, dia ini menciptakan alam ini kerana sebuah illat. Maksud sebuah illat ni apa? Cause and effect. Cause and effect ni maksud dia, contoh, di dalam ilmu falsafah, kenapa pintu itu terbuka? Kerana adanya cause. Causality. Causality ni maksud dia seperti kita masukkan kunci ke dalam tombol kunci tersebut. Adanya perputaran tangan melahirkan perputaran kunci. Perputaran kunci menyebabkan kunci pintu terbuka. Maka pintu pun kita buka. Contoh dia. Dibuka kerana ada illat wal ma'lul. Jadi, menurut golongan falasifah, kenapa alam ini ada? Kerana cause and effect. Dia kata, illat wal ma'lul. Bukan atas kehendak Allah. Tapi kerana bila wujudnya Allah, yang mana automatically dengan adanya perkara ini lahirlah ini, contoh dia. So, nak tak nak sesuatu itu berlaku kerana cause and effect. Lebih kurang macam tu. Kerana wujudnya Allah mesti kena ada alam, mesti macam ni. Contoh dia, cause and effect. Ataupun berlakunya sesuatu bukan kerana iradah tapi kerana cause and effect. Ini. Jadi ilat dan maklul. Sebab dan musabbab. Bukan kita kata Allah ini yang musabbibal asbab, yang menentu berkehendak untuk mewujudkan dia. Itu benar, itu tak ada masalah. Makna macam tu tak ada masalah. Maksud dia adalah Allah tak ada pilihan, tapi kerana berlaku ini maka wujudlah alam ini. Contoh dia, ilat wal ma'lul, cause and effect. Kalau ini yang diandaikan, atau kewujudan alam ini adalah disebabkan tabi'in, tabiat. Ni
naturality. Maksud secara naturality, alam ini kena wujud. Dalam erti maksud dia apa tuan-tuan dan puan-puan? Maksud dia seperti hadirin wal hadir abidakumullah, golongan falsafah juga, dia kata kenapa api itu boleh membakar kayu? Kerana api secara tabiatnya bersifat membakar. Dengan syarat, pertama, tidak adanya mani', tidak adanya yang menghalang kayu itu untuk dibakar kerana tidak basah. Dan yang kedua, adanya persentuhan antara api dengan kayu. Maka secara tabiatnya, kayu itu mesti terbakar. Ini adalah pendapat golongan ahli falsafah. Kita panggil dalam bahasa Arab tabi'iyun atau tabi'iyun. Dia terima bahawa semua benda ni ada tabiat dia, ada kuasa tabiat dia sendiri. Yang mana dalam hal ini, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada iradah. Maksudnya, kewujudan alam ini kerana tabiatnya menuntut untuk ia wujud. Adanya api membakar kerana tabiatnya menuntut ia terbakar. Adanya dan lain-lain. Contoh dia, tabiat. Ini bitab'i. Jadi kalau berandai-andaikan dua perkara ini penyebab wujud alam, hatta la yahtaja fi wujudil alami anhu ilal iradatin. Sehingga, iaitu apa? La yahtaja. Iaitu alam ini sehingga tidak memerlukan kepada iradahnya. Jadi di dalam hal wujudnya alam ini tidak perlu kepada iradah Allah. Maksudnya tak ada iradah Allah untuk alam ini wujud, tapi kerana ilat dan tabiat. Maka lazimah hina idin, maka dalam hal ini dia akan mengatakan bahawa alam ini mestilah qadim. Mestilah bersifat qadim. Bagaimana? Nanti insya-Allah kita akan menerangkan bahawa kebatilan perkara tersebut. Hadirin wal hadir. Baik, Doktor. Alhamdulillah. Terima kasih, Doktor, atas pencerahan. Dan untuk waktu ini, kita berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Untuk bersama para pendengar, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Berehat seketika pada waktu ini, kembali selepas ini. Terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. استمروا معنا في إذاعتكم إذاعة معهد الوعي الإسلامي الماليزي لمبah Kelang 91.5 FM. Sekarang lihat hati. Memang betul sesuatu itu dinilai dengan kesucian hati. Tapi hati tak dapat dilihat. Yang terlihat adalah perilaku. Jadi, sucikan hati, indahkan peribadi. Daripada kami, nasihat. Nak dengar rancangan santapan jiwa untuk kehidupan? Semuanya ada di IKIM. Daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man un'ima alaihi ni'matun falyahmadillah wa man istata'a rizq falyastaghfirillah wa man ahzanahu amrun falyaqul la hawla wa la quwwata illa billah." Maksudnya, sesiapa yang dikurniakan kepadanya nikmat, maka hendaklah ia memuji Allah. Dan sesiapa yang rezekinya payah dan susah, maka hendaklah beristighfar kepada Allah. Dan sesiapa yang dilanda kerunsingan, maka hendaklah diucapkan la haula wa la quwwata illa billah. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Mahukan pelbagai informasi terkini? Teruskan bersama kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah masih bersama destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Imanunah Iman kami, dan masih bersama alhamdulillah yang berusaha Dr. Aiman Al-Akiti, pensyarah Jabatan Usuluddin Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, masih membincangkan dari kitab ke arah pemeriksaan akidah Islam ke di alam Melayu Al-Muqaddamah dan Al-Aqidah Al-Wusta tentang sifat iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk waktu ini bersama doktor untuk sambungan ini, silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Maka dijelaskan, kalaulah sehingga iaitu alam ini apabila orang yang mengatakan kalau ada seandainya digambarkan wujudnya alam ini bukan atas kehendak Allah, tapi adalah kerana adanya ilat ataupun kaedah tabiat yang dipegang oleh ahli falsafah tersebut, maka lazimlah alam ini dikatakan sebagai qadim. Disebabkan keterikatan antara ilat dengan maklulnya beserta tabiat dan matbu'nya. Jadi maksud dia, maka orang tersebut akan mengatakan bahawa alam ini qadim. Kerana qadimnya kenapa? Kerana kewujudan alam bukan atas iradah Allah yang berkehendak sesuatu dari tiada kepada ada, tapi kerana kewujudan alam ini adalah efek daripada kewujudan Allah. Causality menjadi suatu ilat wal ma'lul. Maka sepatutnya dia jadi qadim alam ini, kidam, dalam arti kewujudannya bukan dari tiada kepada ada, tapi sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini mustahil. Qadim nescaya ini mustahil, tidak boleh. Akal tidak boleh terima. Atau kalau dikatakan kewujudan alam ini kerana tabiat, yang mana dengan wujud Allah secara naturality dia mesti wujudnya alam. Contoh dia. Maka ini juga menyebabkan menyebabkan akal menuntut alam ini mestilah bersifat kidam. Sedia ada, bukan dari tiada kepada ada, akan tetapi sedia ada tanpa permulaan. Lalu dia jawab, padahal ini mustahil. Faqad arafta wujuba huduthihi. Padahal kita semua dah tahu, maka kamu sudah mengetahui akan wajib baharunya ia. Yang namanya alam ni mesti dari ketiadaan kepada ada. Berarti impossible lah andaian yang mengatakan bahawa kewujudan alam ini adalah merupakan ilat dan ma'lul ataupun tabiat dengan kaedah tersebut. Maka sabitlah bahawa sesungguhnya kewujudan alam ini atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud dia Allah SWT memilih ia dari tiada kepada ada sesuai dengan iradahnya. Maka kita mensabitkan sifat iradah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Selanjutnya Al-Imam As-Sanusi rahimahullahu ta'ala menerangkan pada para yang ke-35 muka surat 250. Wal i'tiradu ala hadha bi anna sani'al alami tabi'atun wa innama lam yujad al-alamu ma'aha fil azali liwujudi mani'in azaliyin mana'a min wujudihi hina idzin. Falamma intafa al-mani'u fima la yazalu awjadat at-tabi'atu hina idzin al-alama fasidun lianna hadha at-taqdira yastalzimu alla yujad al-alamu abadan lianna mani'ahu ala hadha al-fardi azaliyun fayastahilu adamuhu lima arafta anna ma thabata kidamuhu istahala adamuhu. Yang bermaksud apa dia tuan-tuan? Manakala sanggahan ke atas pertanyaan ini dengan menyatakan bahawasanya pencipta alam ini adalah tabiat semata-mata. Maksud dia pencipta alam ini, itu diciptanya alam ini, macam mana dia adalah tabiatun, secara tabiat, bukan iradah, kehendak Allah. Hanya alam itu tidak wujud bersamanya pada azali, kerana wujudnya penghalang azali yang menghalang akan kewujudannya ketika ini.
Cuma dia kata, tapi kita tak kata walau kewujudan alam ini kerana tabiat, dia kata. Tapi alam itu bukanlah wujud secara azali dengan Allah. Kerana adanya manik azali, iaitu Allah SWT yang wujud azali, yang melarang ia menjadi azal juga. Mana amin wujudihi nabiin hina idin, yang mana akan menghalang akan kewujudannya ketika ini. Maka apabila hilang penghalang tersebut pada masa yang belum terjadi, maka tabiatlah yang menjadikan alam ini. Ini adalah sangkaan dia. Orang tersebut seumpama dia berhujah, dia nak kata alam ini wujud secara tabiat, bukan kerana iradah Allah, akan tetapi ia tidak qadim. Dia itu hadis. Andaian ini, jawapan kita, andaian ini adalah fasid, rosak. Kenapa fasid dia? Kerana andaian ini melazimkan ketiadaan alam selama-lamanya. Kalau kerana keazalian Allah menuntut alam ini tidak wujud, kan? Yang mana kalau dia wujud dengan melalui tabiat, secara natural dia wujudnya Allah mesti akan nanti wujudnya alam, dan bukan kerana iradah Allah, kehendak Allah, maka jawapan dia sepatutnya tidak adalah alam ni selama-lamanya. Kerana apa? Ini disebabkan penghalangnya berdasarkan tahapan ini mestilah bersifat azali. Jadi yang mana yang melarang, yang menghalang kewujudan alam tadi yang dikatakan azali, dia mesti bersifat azali. Maka mustahillah ketidakwujudannya penghalang tersebut. Sebagaimana yang telah kamu tahu, bahawasanya perkara yang telah sabit bersifat kidam, maka mustahil ia menerima adam, iaitu tidak wujud. Jadi kalau dia kata alam ini tidak qadim, dia hadis, tapi dia wujud kerana tabiat. Secara tabiat wujudnya Allah secara azali menuntut adanya alam. Dia kata macam itu secara tabiat. Justru ini batil kerana yang disangkakan itu manik yang azali tersebut tidak akan hilang selama-lamanya. Maka alam ni tak sepatutnya selama-lamanya wujud. Ia akan sentiasa berada dalam ketiadaan. Akan tetapi kita nampak alam ni wujud. Berarti menunjukkan sangkaan itu salah. Alam ini hadis baru. Tuan-tuan hadirin wal hadirat hafizakumullah, dan dia ini diwujudkan kerana iradah Allah. Dan Allah SWT yang menuntut, yang berkehendak untuk mewujudkan alam ini. Lalu disebutkan di sini para yang ke-36. Wa kadza al-i'tiradu bi anna sani'at tabi'atu wa ta'akhkhara al-'alamu anha fil azali litawaqqufi wujudihi ala syartin lam yujad fil azal. Falamma wujida asy-syartu fi ma la yazalu wujida al-'alamu an tabi'atihi na idzin fasidun aidan li anna al-kalama fi hudusi dzalika asy-syart wa ta'akhurihi anil azali kal kalami fil 'alam fayahtaju huwa aidan ila taqdirin mani'in azaliyin fayalzamu alla yujada syartul 'alami abadan fala yujadul 'alamu masyrutuhu abadan. Apa maksud dia, hadirin wal hadirah hafizakumullah? Begitu juga sanggahan atas pernyataan ini dengan menyatakan bahawasanya pencipta alam itu adalah tabiat. Jadi pencipta alam itu tabiat, dan alam ini terlambat pada azali. Dia tidak qadim kerana dia datang kemudian daripada azali. Kerana kewujudannya bergantung atau tergantung kepada syarat yang ia belum wujud pada azali. Justru jika syarat itu ada pada masa akan datang, maka wujudlah alam ini secara tabiatnya ketika ini. Ini andaian, seumpama orang berandaian tersebut. Dijawab oleh Imam Sanusi, andaian ini adalah fasid juga, rosak juga. Kerana perbahasan berkenaan baharunya syarat dan terlambatnya kejadian alam daripada azali adalah sama seperti perbahasannya tentang andaian penghalang kejadian alam tadi. Tak ada beza, sama sahaja. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini. Lalu disebut andaian ini juga memerlukan kepada andaian penghalang azali
maka lazimlah ketiadaan syarat kewujudan alam selama-lamanya. Maka nak tak nak, sangkaan ini akan menuntut bahawa alam ini tidak wujud. Maka seterusnya lazim daripada hal tersebut ketiadaan alam itu sendiri yang merupakan masyrut, syarat yang disyaratkan bagi syarat itu tadi. Hadirin wal hadirat habibakumullah, InsyaAllah kita akan teruskan setelah ini. Ya, baik Doktor. Alhamdulillah. Terima kasih Doktor atas pencerahan, dan untuk waktu ini bersama para pendengar boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di YouTube IKIM Media. Berhas sekali lagi untuk waktu ini, kembali selepas ini terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. 1 jam setiap hari membangun motivasi diri. Dengarkan alunan ayat suci Al-Quran, zikir serta selawat yang menenangkan dan seruan azan dalam Renungan Hikmah setiap hari 7 hingga 8 malam di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Benar dalam hadis Nabi menyebutkan tentang idza mata ibnu Adam in qata'a amalu illa bitalatin. Ya, hadis itu saya tak payah baca, bukan kita nak bincang, tetapi kita selagi hidup kita terlupa kita ini ada nikmat untuk buat, dan power to choose to do, power untuk pilih nak buat. Hari ini kita nak buat baik, kita boleh pilih. Hari ini kita tak nak buat baik, kita boleh pilih. Hari ini saya nak beristighfar, kita boleh pilih. Hari ini kita nak berselawat, kita boleh pilih. Tetapi apabila Nabi menyebutkan kalimah in qata'a, maknanya kita tahu bahawa maka jadi terputuslah. Sebab in qata'a adalah satu perbuatan yang berlaku kerana ada benda yang berlaku sebelum daripadanya. Maknanya maka jadi terputuslah. Dan saat manusia dia berada pada posisi jadi terputuslah, dan itulah kata ulama penderitaan yang paling sengsara bagi ahli kubur. Dia rasa nak taubat lah, boleh taubat, tapi bagi ahli kubur, aku nak taubat tetapi peluang taubat telah tertutup, terpeteri sama sekali. Aku nak selawat pada Nabi, tetapi ingat saat masuk dalam kubur tak akan mampu seseorang itu berselawat pada Nabi. Hari ini ya Allah kita ada duit, kita nak infak kepada tempat yang baik, kita boleh lakukan. Tetapi di alam kubur, sebab dia alam jaza, bukan alam amal, saat tersebut inqata'a, maknanya langsung tak ada peluang untuk kita dapat melakukan semua kebaikan tersebut. Jadi kita faham melampau ini dengan maksud dia tajawuzul had, dia melebih daripada kadar yang ditetapkan, dipanggil sebagai melampau batas, dan dia melakukan sesuatu itu kurang daripada yang dituntut oleh agama, itu juga dipanggil sebagai melampau batas. Negeri Sembilan 102.7. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami. Untuk waktu ini, Alhamdulillah, masih lagi bersama Destinasi IKIM. Untuk petang ini bersama Imanunah Iman kami. Dan Alhamdulillah masih lagi bersama yang berusaha Dr. Aiman Al-Akiti, Pensyarah Jabatan Nasruddin Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Dan untuk anda, masih lagi kita bincangkan tentang sifat iradah Allah Subhanahu Wa Taala untuk bahagian kedua dari kitab ke arah pemekasan akidah Islam di alam Melayu Al-Muqaddimat dan Al-Aqidah Al-Wusta oleh Al-Imam As-Sanusi. Dan untuk waktu ini bersama doktor, kita akan sambung kembali. Silakan doktor.
Hadirin wal hadirat hafizakumullah, maka sekarang adalah sanggahan yang terakhir terhadap orang yang seperti ahli falasifah berkepercayaan bahawa Allah SWT bukanlah yang berkehendak untuk wujudnya alam, tapi kejadian alam ini kerana tabiat ataupun ilat adalah cause and effect daripada kewujudan Allah, bukan kerana kehendak Allah, adalah andaian nombor para 37, au taqdiru syartin akhara hadithin fayunqalu al-kalamu ilaihi wa yalzamu at-tasalsul. Fathabata bihadha anna mujidal alami muridun mukhtarun la illatun wala tabi'atun. Boleh dibaca juga la illatan wala tabi'atan. Dua-dua ala sawab, betul. Yang bermaksud hadirin wal hadirat hafizakumullah, iaitu ataupun andaian ia memerlukan kepada andaian syarat lain yang baharu, yang dengannya ada syarat kewujudan alam. Kenapa alam ni wujud? Kerana ada sesuatu yang menjadikan alam ni wujud, syarat lain yang baharu. Jadi syarat itu asal-usul dia tak ada, lalu baru ada. Ni apa sahajalah. Jadi bukan kerana Allah nak wujudkan alam ini, tapi kerana ada syarat itu menyebabkan wujudnya alam ini, yang dengannya ada syarat kewujudan alam. Maka perbahasan ini berpindah kepada syarat itu tadi. Perbahasan ini akan dipindahkan kepada syarat yang dikatakan syarat baru tadi. Jadi alam ini memerlukan kepada syarat tadi, dan syarat ini memerlukan kepada syarat yang tadi yang lain. Syarat yang lain memerlukan kepada syarat yang lain. Syarat lain memerlukan kepada syarat yang lain. Semua kembali ke belakang jauh nun. Dan maka lazimlah tasalsul, rantaian yang tidak ada penghabisannya. Chain, iaitu rantaian yang tidak ada permulaan, tapi ia baru. Dia dari tiada kepada ada, tapi dia tidak ada permulaan. Bagaimana tak ada permulaan tapi dia, ini kan paradoks, terjadi suatu tanakut. Ini mustahil. Maka sabitlah, maka perkara ini mustahil. Jadi nak tak nak, alam ini mesti diwujudkan kerana ada kehendak untuk ia wujud. Sebab itu Imam As-Sanusi berkata, maka sabitlah dengan hujah ini bahawasanya pencipta alam adalah zat yang berkehendak. Maka sabitlah dengan hujah ini bahawasanya pencipta alam adalah zat yang berkehendak. Maksudnya Allah SWT itu berkehendak, yang maha memilih perbuatannya sendiri, bukan disebabkan oleh ilat, juga bukan disebabkan oleh tabiat. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini yang dimaksudkan. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtaru ma kana lahumul khiyarah subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun. Yang bermaksud, dan Tuhan engkau menciptakan apa yang ia kehendaki dan ia pilih. Makana lahumul khiyarah. Tidak ada bagi mereka itu pilihan. Jadi tak ada istilah, Ustaz saya pilih untuk tak nak wujud. Kenapa Allah wujudkan saya? Ini melanggar hak asasi manusia. Mana ada macam tu? Tak ada. Allah SWT yang pilih untuk ia wujud. Subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun. Maha suci Allah dan maha agung Allah dari segala perkara, segala perkara yang menyebabkan Allah bersekutu, segala perkara yang bersekutu dengan Allah. Allah SWT maha suci daripada sekutu, segala jenis kesekutuan. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Maka jelaslah Allah Subhanahu wa ta'ala yang melakukan, mencipta af'al Allah, iaitu Allah bersifat dengan sifat dengan bersifat khalqu, mencipta. Allah memilih untuk menciptakan alam ini dari ketiadaan kepada ada.
Fata'ayyana annahu fa'ilun bil ikhtiyar. Dan inilah wal al matlub. Inilah yang dituntut untuk mensabitkan, ya tuan-tuan dan puan-puan. Hadirin wal hadirat abidakumullah. Kewujudan tuan-tuan dan puan-puan di sini, di alam ini adalah kerana Allah SWT mentakdirkan ia untuk wujud. Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk ia wujud. Sifat iradah. Maka sabitlah Allah SWT bersifat dengan sifat iradah, berkehendak. Maksud dia, jadi alam ini wujud adalah kerana Allah maha mengetahui sejak azalian. Allah SWT dah tahu secara azali bahawa Allah akan mencipta alam ini. Allah akan mencipta alam ini. Sebab itu, sebelum alam ini wujud, Allah SWT lah zat yang wujud sedia ada, bukan dari tiada kepada ada. Dia tidak berhajat kepada alam. Dia tahu sejak azali yang dia akan menciptakan alam. Lalu dia berkehendak untuk menciptakan alam sejak azali, bukan mula-mula tak nak lepas tu nak. Tidak macam tu. Itu namanya hadis baharu, dari tiada kepada ada. Tidak. Sifat iradah Allah azali, qadimah. Dia tahu sejak azali dia akan menciptakan alam. Lalu dia berkehendak. Lalu tu bukan zaman ni, bukan nanti zaman, tapi secara gambaran akal sahaja. Kita panggil itibari akal saja, itibar akal saja, untuk mudah faham. Dia panggil untuk mudah faham. Allah SWT berkehendak untuk menciptakan alam. Maka dengan kudrah, iaitu sifat kuasa Allah SWT, Allah SWT dengan sifat kuasanya, maka dia memilih, dan dia tahu, dan dia memilih, dan dia dengan sifat kuasanya yang sedia ada, ia wujudkan alam ini dari ketiadaan kepada ada, from non-existent into existent. Ini. Maka alam ini pun wujudlah dari tiada kepada ada. Sebab itu kita panggil sifat kudrah Allah, dia ini bertakluk dengan segala perkara mungkin. Olehnya diwujudkan itu kita panggil af'al, perbuatan Allah. Jadi af'al Allah, perbuatan Allah ni dari tiada kepada ada. Tapi kuasa Allah ini sedia ada. Maka alam ni wujud. Maka pertanyaan dia, Ustaz, berarti kita wujud ni atas kehendak Allah lah. Iyalah. Kalau tuan-tuan wujud dan tuan-tuan semua wujud, yang ada ini wujud, ini adalah bahagian daripada iradah Allah. Tidak ada satu pun perkara yang berlaku di alam ini melainkan semuanya adalah bahagian daripada iradah Allah, kehendak Allah. Hanya sahaja harus bagi Allah. Dia tahu, dia nak, tapi dia tak redha. Seperti dia tahu Abu Lahab, dia nak Abu Lahab ini tidak iman. Dia tahu Abu Lahab ini tidak beriman. Dia nak Abu Lahab ini tidak beriman. Tapi dia tidak redha dengan Abu Lahab yang tidak beriman. Maka Allah SWT memasukkannya dalam api neraka selama-lamanya. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Itu dia surah Al-Masad. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin ada datin, insyaAllah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Doktor atas pencerahan dan juga untuk para pendengar yang menonton untuk waktu ini. Alhamdulillah. Mungkin Doktor, untuk waktu ini tinggal sedikit masa lagi untuk kesimpulan untuk tajuk petang ini, sifat iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan Doktor. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Kesimpulan yang dapat kita bahas pada hari ini, di dalam akidah Islam kita beriman Allah bersifat dengan sifat kehendak. Kewujudan segala sesuatu daripada makhluk ini tidak lain tidak bukan merupakan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya Allah yang berkehendak untuk mewujudkan alam dan segala isinya. Maka kita ini, makhluk Allah ini, kita tak boleh nak
Macam saya ada baca yang kata, Ustaz, kenapa Allah nak ciptakan saya ni? Nanti saya buat maksiat. Macam mana? Kita jawab kita, nah ini semua bahagian dari iradah Allah. Hanya sahaja kita tak tahu apakah iradah Allah pada besok hari. Kita tak tahu apa iradah Allah nasib kita di akhirat nanti. Maka saya berharap dan saya berdoa agar supaya Allah SWT berkehendak menjadikan saya termasuk hamba-hambanya yang soleh, yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ya, Alhamdulillah. Di akhirnya terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Aiman Al-Akiti atas pertemuan untuk petang ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi insyaAllah Doktor fi al-halaqat al-qadimah minggu hadapan insyaAllah. Terima kasih Doktor. Jazakallah ana kulla khair. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan untuk para pendengar, terima kasih kepada anda dan untuk anda terus setia bersama kami di Destinasi IKIM Inspirasi Infuriah Islami. Tiada kata seindah selawat untuk ku puji baginda. Kaulah cahaya atas segala cahaya, terangi alam buana. Ya Rasulullah. Pakej iklan promosi 2023? Baik Tuan, sila pilih pakej iklan yang Tuan inginkan. Baiklah, iklan beli satu percuma satu untuk semua jenis pakej iklan yang ada di IKIM. Baik Tuan, kami aktifkan. Pakej Rose, beli satu percuma satu aktif. Pakej Daily, beli satu percuma satu aktif. Pakej Target dan pakej Travelling, beli satu percuma satu aktif. Baiklah, terima kasih Peter. Ya, berita gembira kepada semua pengiklan dan peniaga di seluruh Malaysia. Kami di Radio IKIM kini mengadakan pakej iklan mega. Beli satu percuma satu khas untuk anda. Anda beli satu, kami berikan satu lagi pakej iklan secara percuma. Jadi, beli satu, dapat dua. Beli dua, dapat empat. Beli tiga, dapat enam. Tunggu apa lagi? Hubungi kami di talian 019-650-7976 sekarang juga. Ruang iklan adalah terhad. Tertaluk kepada terma dan syarat. 24 jam sentiasa mendampingi. Indah dengan muzik Islami dan program dakwah. Allah Subhanahu wa taala kita melihat qada dan qadar. Dengarkan di IKIM Inspirasi Infuriah Islami.
inspirasi, info